Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. InsyaAllah pada pagi ini bersama cikgu dalam mata pelajaran kemahiran asas tanaman cendawan. Okey murid-murid, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar cara-cara penyediaan bongkah cendawan. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid baru dan juga murid-murid lama boleh faham apa yang akan cikgu terangkan. Okey, murid-murid, di akhir pelajaran cikgu harap murid boleh menyatakan cara-cara penyediaan bongkah. Okey, untuk pada pagi ini pelajaran yang pertama kita mengenal rumah cendawan. Okey murid-murid, untuk penyediaan rumah cendawan kita perlu sediakan 5 ruang dalam rumah cendawan. Ruang yang pertama adalah ruang penyediaan, iaitu proses awal penyediaan bongkah. Ruang kedua adalah ruang pengukusan, adalah proses mengukus bongkah cendawan. Proses yang ketiga di dalam bilik suntik adalah proses memasukkan benih cendawan. Yang seterusnya, bilik pemeraman kita perlu sediakan adalah proses di mana kita menyimpan bongkah yang sudah disuntik benihnya selama 45 hari. Okey murid-murid, yang seterusnya bilik yang terakhir perlu kita sediakan adalah ruang pengeluaran hasil. Ruang ni kita simpan bongkah yang sudah matang. Okey murid-murid, untuk pagi ini, untuk slide yang pertama, cikgu harap murid-murid boleh faham. Seterusnya, dalam proses penyediaan bongkah, kita akan belajar tentang cara-cara penyediaan bongkah. Sebelum kita belajar tentang cara-cara penyediaan bongkah, kita akan mengenal bahan-bahannya. Okey murid-murid, bahan utama dalam penyediaan bongkah cendawan adalah yang pertama, habuk kayu getah. Yang kedua, dedak. Dan yang ketiga, kapur pertanian. Okey murid-murid, ketiga-tiga bahan ni kita akan campur dan gaulnya sehingga sebati. Okey, dalam proses menggaul kita akan campurkan sedikit air. Okey murid-murid, untuk setakat ini cikgu harap murid-murid boleh faham. Okey, kita lihat kepada langkah penyediaan. Bongkah kecendawan ni mestilah digaul ketiga-tiga bahan ni mengikut kadar 100 nisbah 10 nisbah 1 mengikut berat. Okey, macam mana kita nak tentukan proses menggaul ni siap? Kita dengan cara kita menggenggam habuk kayu yang sudah digaul dan kita lihat sama ada dia berderai ataupun tidak. Sekiranya sudah tidak berderai dan juga tidak terlalu lembik, maka proses menggaul habuk kayu itu sudah selesai. Okey, apabila selesai proses menggaul, kita akan teruskan dengan proses memasukkan habuk kayu ke dalam plastik beg. Okey murid-murid, untuk memasukkan habuk kayu ke dalam plastik beg, kita kena kenal plastik begnya macam mana. Okey, kita perlu ada plastik beg, kita perlu ada leher, ni panggil leher, kepala dan penutup. Kedua-dua ni perlu ada sebelum kita melakukan proses memasukkan habuk kayu ke dalam beg plastik.
Okey, murid-murid, kita lihat dalam gambar macam ni. Bagaimana dalam gambar prosesnya macam itulah. Okey. Sebelum kita masukkan habuk kayu ke dalam beg plastik, kita perlu pastikan beg plastik ni bersaiz 6 inci kali 13 inci. Okey, proses memasukkannya dengan cara kita masukkan habuk kayu sedikit demi sedikit di samping kita hentaknya ke lantai sehingga padat. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita masukkan sikit, kita hentak perlahan-lahan, masukkan sedikit, kita hentak sikit, masuk sikit, kita hentak-hentak supaya habuk kayu itu padat dan penuh di dalam plastik beg. Okey. Apabila habuk kayu itu selesai dan penuh padat betul-betul, okey, kita langkah terakhir kita memasang leher dan juga kepala sebagaimana dalam gambar ni. Okey, bila selesai masukkan leher dan kepala, proses seterusnya kita akan proses mengukus. Okey. Okey, murid-murid, sebelum kita melakukan proses mengukus, kita kena sediakan bahan-bahannya. Berdasarkan gambar, kita lihat. Yang pertama, kita perlu sediakan tone drum. Kita perlu sediakan tone drum. Sebelum kita memasukkan bongkah ke dalam tone drum, kita perlu buat apa? Kita perlu letak lapik. Kita letak pelapik setinggi 12 cm. Dan juga kita perlu masukkan air sama paras dengan pelapik. Okey, setelah air dan pelapik kita masuk, barulah kita masukkan bongkah ke dalam tone drum secara bergilir-gilir, secara tegak sebagaimana dalam gambar. Pelajar sedang memasukkan bongkah secara tegak ke dalam tone drum. Okey, kenapa kita perlu mengukus? Kerana tujuannya adalah untuk membunuh segala organisma yang terdapat di dalam habuk kayu. Okey, murid-murid, sekiranya soalan keluar kenapa perlu mengukus, okey, murid-murid boleh jawab kerana untuk membunuh segala organisma ataupun membunuh apa-apa sahaja yang boleh merosakkan bongkah cendawan. Okey, yang seterusnya kita lihat proses mengukus. Berapa lama perlu kita mengukus bongkah cendawan? Okey. Proses mengukus selama 5 hingga 6 jam. Okey, murid-murid, proses mengukus selama 5 hingga 6 jam. Dalam masa 6 jam, kita kena 2 jam kita kena guna api yang besar. Dan 4 jam kita akan kecilkan api. Okey, faham murid-murid? 2 jam kita guna api yang besar dan 4 jam seterusnya kita akan guna api yang kecil. Okey, murid-murid, setelah kita selesai proses mengukus, beg cendawan yang telah dikukus itu perlu disejukkan selama 2 malam. 1 hingga 2 malam lah kita simpan di tempat bilik. Satu bilik
simpanan. Okey. Murid-murid, setelah selesai kita akan jalankan proses penyuntikan benih. Okey. Berdasarkan gambar kita lihat pelajar-pelajar lama sedang memasukkan benih dan juga meletakkan tarikh. Okey murid-murid, sebelum kita memasukkan benih, kita perlu pilih benih yang baik, yang tidak berbau dan juga tidak nampak rosak lah. Okey. Yang pertama, sebelum kita memasukkan benih, kita perlu hancurkan benih di dalam botolnya. Kebiasaan dalam botol benihnya akan melekat. Jadi untuk hancurkan kita perlu menggunakan pencukil besi yang telah dipanaskan atau dilayurkan di atas api. Apabila selesai benih dihancurkan, barulah kita memasukkan benih ke dalam beg dengan anggaran 1 sudu besar, dan juga kita tulis atau kita catat tarikh benih dimasukkan di bongkah, setiap bongkah. Okey murid-murid, bila kita selesai masukkan benih dan mencatat tarikhnya, barulah kita ke proses seterusnya, iaitu proses pemeraman. Okey, proses pemeraman ini kita perlu menyimpan bongkah yang sudah disuntik ke satu tempat selama 45 hari. Okey. Dalam masa 45 hari, benih akan bergeraklah mengikut gambar. Contohnya ni mungkin dah 15 ke 20 hari ke, benih dah bergerak memenuhi bongkah. Okey, apabila cukup 45 hari, kebiasaannya bongkah akan menjadi putih dan matang. Okey, dan boleh mula proses penuaan. Okey murid-murid, apabila selesai proses pemeraman, kita akan jalankan proses memungut hasil. Okey, sebagaimana dalam gambar, pelajar-pelajar sedang memungut hasil cendawan. Okey murid-murid, untuk proses memungut hasil, permulaan kita mestilah buka penutup bongkah yang kita simpan tadi. Yang bongkah yang cukup 45 hari itu kita buka penutupnya dan kita siram. Mulalah siram, kita siram spray kat pintu, kat muka bongkah, kat dinding-dinding bilik tu kita siram. Okey, bila dah hari yang kedua, cendawan mula keluar seperti anak mancis. Okey, pada hari keempat kebiasaannya cendawan mula berombak dan pecah. Ini menunjukkan cendawan telah matang dan boleh dituai. Okey, yang seterusnya, setelah selesai menuai hasil, bongkah perlu dibersihkan. Okey, yang akar-akar yang ada dekat permukaan bongkah itu perlu dibuang. Kita menggunakan sudu yang telah direndam di dalam air Dettol. Okey, setelah selesai tuai dan bersihkan yang lebihan akar,
kita menggunakan kita tutup bongkah selama 10 hari. Okey. Itu sahaja proses penanaman proses penyediaan bongkah sehingga memungut hasil cendawan. Cikgu harap murid-murid boleh faham dan juga boleh menjawab soalan yang akan cikgu beri. Okey, untuk pagi ini itu sahaja pengajaran yang cikgu berikan. InsyaAllah sekiranya sekolah dibuka, kita akan sama-sama boleh menjalankan aktiviti menanam cendawan tiram. Okey.